Assalamualaikum, nama saya Nur Aina Akila binti Muhammad Rosman Krishnan. Hari ini saya akan membentangkan tentang peristiwa Lahad Datu. Tragedi pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013 adalah sebuah konflik tentera yang bermula pada 9 Februari dan berakhir sepenuhnya pada 24 Mac 2013. Seramai 235 militan bersama senjata telah tiba di perairan Lahad Datu Sabah dari Pulau Simenul Tawi-Tawi di selatan Filipina pada 11 Februari 2013. Kumpulan itu juga telah menyebut diri mereka sebagai pasukan keselamatan Kerajaan Kesultanan Sulu dan Borneo Utara. Mereka juga telah mengaku bahawa mereka telah dikirim oleh Jamalul Kiram yang telah mengaku dirinya sebagai waris Sultan Sulu. Jamalul Kiram telah menyatakan tujuan mereka adalah untuk menuntut wilayah timur Sabah iaitu bekas Borneo Utara. Pasukan Keselamatan Malaysia telah mengepung kampung Tanduo di Lahad Datu di mana kumpulan tersebut berkumpul. Setelah beberapa minggu rundingan untuk menarik diri, terutamanya selepas pembunuhan anggota Polis Malaysia, pasukan Keselamatan Malaysia telah melancarkan operasi utama iaitu untuk memadamkan militan Sulu. Akibat dari tindakan penceroboh itu, sekitar 56 orang militan, 6 orang awam dan 10 anggota Keselamatan Malaysia telah terbunuh. Anggota militan yang tersisa telah ditangkap dan melarikan diri ke Filipina. Filipina kekal melakukan tututan wilayah ke timur Sabah melalui warisan Kesultanan Sulu. Namun sejak tragedi tersebut, Lahad Datu sering dikaitkan dengan peristiwa berdarah pada tahun 2013. Malah, peristiwa berdarah ini telah mengakibatkan seramai 10 orang anggota tentera telah terkorban. Berikut merupakan anggota-anggota yang telah terkorban dalam peristiwa Lahad Datu pada 2013 di Lahad Datu. Selamat sejahtera semua. Nama saya adalah Satya Analakirko dan nombor metrik saya adalah 301916. Marilah kita lihat tentang latar belakang Lahad Datu. Lahad Datu ialah sebuah bandar yang terletak di bahagian Tawau di sebelah timur Sabah. Penduduknya kira-kira 27,000 orang dan kawasan ini dikelilingi oleh ladang kelapa sawit dan kelapa sawit. Dahulu, Lahad Datu adalah salah satu daripada ibu negeri terbesar di Sabah selain daripada Kota Kinabalu. Ia juga merupakan pusat penting untuk pengeksporan kayu. Bandar ini juga mempunyai lapangan terbang untuk penerbangan domestik. Pada asalnya, kawasan Lahad Datu adalah tempat persinggahan bagi keturunan bangsawan dari Kesultanan Sulu dan mempunyai nilai sejarah yang penting serupa dengan kawasan-kawasan lain di Sabah. Asal-usul nama Lahad Datu diambil daripada perkataan dalam suku Baju Sinama. Namun, kini bila disebut tentang Lahad Datu, ia sering dikaitkan dengan insiden pencerobohan pada 9 Februari 2013. Pada 9 Februari 2013, berlakulah peristiwa yang menyedihkan bukan hanya bagi penduduk Sabah, tetapi bagi seluruh Malaysia di mana kawasan perairan Sabah telah didatangi oleh penceroboh dari Filipina yang diyakini sebagai waris keturunan Raja Sulu. Mereka mempunyai 3 sebab mengapa Sabah adalah sebenarnya milik Filipina. Pertamanya, mereka menekankan bahawa kerajaan Filipina sekarang dulunya merupakan kedaulatan Sulu yang telah berubah akibat pengiktirafan yang berubah dari Kesultanan Sulu oleh Filipina. Keduanya, Filipina meyakini bahawa Kesultanan Sulu hanya memajak Sabah dan bukan menyerahkannya. Walau bagaimanapun, Malaysia bersikeras bahawa Kesultanan Sulu telah menjual Sabah kepada Malaysia apabila Kesultanan Sulu menyerahkan hak kedaulatan Sulu kepada Overbeck dan Teng. Ketiganya, Filipina berpendapat wilayah Sultan Sulu di Sabah tidak termasuk dalam protokol 1855. Walau bagaimanapun, penyelesaian isu ini menjadi sukar kerana teks asal perjanjian 1878 tidak dapat ditemui. Sebanyak 8,000 anggota keselamatan telah dihantar ke Lahad Datu dalam operasi daulat untuk menjaga kedaulatan negara. Faktor-faktor berlakunya peristiwa Lahad Datu. Tuntutan sejarah dan wilayah. Terdapat sekumpulan yang dikenali sebagai Pasukan Keselamatan Diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara. Mereka telah mendakwa Sabah khususnya bahagian timur negeri itu adalah milik Kesultanan Sulu, sebuah kesultanan Islam purba di selatan Filipina. Isu ekonomi dan sumber. Sabah terkenal dengan kepentingan ekonomi dan sumber asalnya. Wilayah ini mempunyai sumber yang berharga seperti minyak sawit, kayu balak dan komoditi lain. Faktor ekonomi mungkin telah mempengaruhi motivasi golongan yang telah terlibat dalam perserbuan ini. Dinamik etnik dan budaya. Insiden itulah melibatkan gabungan dinamik etnik dan budaya yang kompleks.
Majoriti penduduk di Sabah adalah berbagai etnik dengan pelbagai kumpulan orang asli dan penduduk Filipina yang ketara. Isu keselamatan dan sepadan maritim yang berliang di rantau ini dan cabaran keselamatan mungkin menyumbang kepada keupayaan kumpulan bersenjata itu memasuki Sabah. Dalam konteks politik, insiden itu berlaku latar belakang perkembangan politik Filipina dan Malaysia. Faktor politik termasuk konflik dalaman dan perubahan kepimpinan mungkin telah mempengaruhi kedinamikan Lahad Datu. Akhir sekali, hubungan diplomatik insiden itu telah mengimplikasikan diplomatik antara Filipina dan Malaysia. Peribatan kumpulan yang mengaku taat setia kepada Kesultanan Sulu yang bersejarah meregangkan hubungan diplomatik kedua-dua negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita akan bersambung dengan kronologi insiden Lahad Datu. Berikut merupakan kronologi peristiwa Lahad Datu. Pada 12 Februari, sekumpulan lelaki bersenjata telah dilaporkan mencerobohi pantai Lahad Datu. Pada 14 Februari, Tan Sri Ismail Omar iaitu Ketua Polis Negara menyatakan bahawa kumpulan tersebut adalah tentera pewaris berketurunan Raja Sulu. Pada 18 Februari, Malaysia dan Filipina bekerjasama bagi menyelesaikan isu ini secara diplomasi. 26 Februari, tempoh pengusiran telah tamat tetapi rundingan tetap dijalankan. Pada 1 Mac, 2 anggota polis telah dilaporkan terkorban manakala 12 orang penceroboh terbunuh di kampung Tan Duo. Pada 2 Mac, 6 anggota polis telah dilaporkan terkorban dalam serangan hendap di Semporna. Pada 5 Mac, Ops Daulat telah diumumkan oleh Perdana Menteri dan operasi tersebut berjaya mencapai objektif yang dimahukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segmen kali ini, saya akan menceritakan tentang langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi pencerobohan di Lahad Datu, Sabah. Antara langkah yang diambil ialah penubuhan Eastern Sabah Security Command (ESCOM) yang dikuatkuasakan di kawasan Sabah iaitu Eastern Sabah Security Zone. Penubuhan ini diwujudkan untuk menguatkan lagi kawalan keselamatan maritim di bahagian timur Sabah susulan dengan krisis pencerobohan. Selain itu juga, kerajaan juga telah meningkatkan integriti anggota melalui pelbagai program bagi memantapkan dan mempertingkatkan nilai-nilai murni dan integriti. Peristiwa Lahad Datu telah meninggalkan sejarah hitam kepada Malaysia apabila ramai perwira negara gugur mempertahankan kedaulatan negara daripada dicerobohi pengganas Sulu pada tahun 2013. Kesan sosial merupakan salah satu kesan selepas pencerobohan pengganas di Lahad Datu. Yang pertama, kesan ialah masyarakat mengalami kerisauan. Masyarakat telah menjadi cemas selepas kehadiran kumpulan bersenjata dalam tempat tinggal. Sebilangan penduduk tempatan melarikan diri daripada bahaya dan ancaman yang timbul daripada konflik itu. Pemindahan ini telah menyebabkan tempat tinggal dan harta benda yang sedia ada. Pengaruh psikologik. Pencerobohan telah menyebabkan kesan psikologi jangka panjang kepada masyarakat. Pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013 juga memberi kesan ekonomi yang ketara. Pertama adalah penurunan dalam aktiviti pelancongan. Pelancongan yang mengalami kemerosotan drastik semasa tempoh konflik pelancongan. Yang kedua ialah kerosakan kepada industri perikanan dan pertanian. Aktiviti ekonomi dalam sektor perikanan dan pertanian terbantu disebabkan akses ke kawasan pantai atau kawasan pertanian dihadkan menyebabkan kerugian kepada nelayan dan petani.
Yang ketiga ialah gangguan kepada perdagangan dan logistik. Konflik telah menyebabkan gangguan kepada perdagangan dan logistik. Sekatan ke atas pergerakan barangan dan perkhidmatan telah menghalang rantaian bekalan dan aktiviti perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatia Akila Biditari. Seterusnya saya akan membentangkan iktibar yang kita dapat peroleh daripada peristiwa Lahad Datu. Iktibar yang pertama iaitu meningkatkan semangat patriotik. Peristiwa bersejarah Lahad Datu mengajar kita untuk mementingkan dan membina sifat patriotik di dalam diri. Hal ini kerana dengan mempunyai perasaan cinta akan negara akan membuatkan negara menjadi lebih harmoni dan selamat daripada anasir luar yang ingin membuat kacau bilau di negara ini dan akan mungkin merangkut banyak nyawa yang tidak bersalah. Iktibar yang kedua ialah mengukuhkan perpaduan kaum. Bagi mengelakkan negara daripada diserang oleh pengganas yang tidak diketahui identiti, masyarakat perlulah mengekalkan perpaduan kaum antara satu sama lain. Tidak kiralah masyarakat itu berbangsa Melayu, India, Cina, Kadazan, Iban dan sebagainya. Perkara ini dapat dibina dalam diri individu sejak dari kecil. Dan akhir sekali, iktibar yang ketiga ialah kepentingan cara berkomunikasi sebagai penyelesaian konflik. Pencerobohan Lahad Datu ini menyalahkan kepentingan menggunakan diplomasi dan dialog profesional untuk menyelesaikan konflik yang berkesan. Amat penting bagi negara kita untuk mewujudkan pendekatan diplomasi yang proaktif untuk mengelakkan konflik daripada meningkatkan dan mencari penyelesaian secara aman untuk pertikaian. Salam sejahtera, nama saya Suresh Analaki Sokalingam. Nombor matrik saya 301990. Hari ini saya akan terangkan tentang kesimpulan bagi tajuk yang kita orang pilih, iaitu insiden Lahad Datu 2013. Insiden Lahad Datu berakhir dengan pasukan keselamatan Malaysia berjaya memulihkan kawalan ke atas kawasan terjejas, iaitu Sabah. Anggota tentera di Raja Sulu sama ada ditangkap, dibunuh atau dibubarkan dan keadaan dapat dikawal. Kerajaan Malaysia tegas dalam tindak balasnya untuk melindungi integriti dan kedaulatan wilayahnya. Insiden itu merenggangkan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Filipina kerana ia menonjolkan pertingkaian sejarah dan wilayah yang berakar umbi dalam sejarah kompleks rantau ini. Bagaimanapun, kedua-dua negara mengambil langkah untuk menangani isu itu secara diplomatik dan mengelakkan kejadian seperti itu berulang pada masa hadapan. Insiden Lahad Datu yang berlaku pada 2013 melibatkan pertelingkahan antara pasukan keselamatan Malaysia dan tentera di Raja Sulu, sekumpulan individu bersenjata yang mendakwa mewakili Kesultanan Sulu di Filipina. Kumpulan itu memasuki bandar Lahad Datu di Sabah, Malaysia dan dengan tujuan untuk menuntut semula kawasan yang mereka percaya sebagai wilayah bersejarah mereka.